Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Genting Highlands atau Tanah Tinggi Genting adalah satu kawasan yang menghimpunkan beberapa tempat penginapan di satu kawasan seperti First World Resort Hotel, Highlands Hotel dan Theme Park Resort. Genting Highlands berada di paras 1860 meter di atas bukit. Seperti yang kita tahu, pelbagai cara untuk kita mencapai ke puncak iaitu dengan menggunakan bas, teksi, kereta persendirian dan kereta gondola yang terpantas di dunia dan terpanjang di Asia Tenggara. Terdapat pelbagai cerita mistik yang dikongsikan oleh orang ramai yang mengalaminya sendiri ataupun berdasarkan pengalaman rakan-rakan dan ahli keluarga mereka. Namun, jika tidak mengalaminya sendiri, amat sukar sekali untuk mempercayai kejadian mistik dan misteri yang boleh mengganggu manusia ini. Cerita di dalam video ini tidak dapat dibuktikan kesahihannya, namun dikongsikan sekadar untuk pengetahuan dan untuk berwaspada apabila berada di sana. Menurut sumber orang ramai, terdapat satu bilik persendirian di dalam kasino Genting yang hanya untuk VVIP yang tertentu sahaja. Sumber menyatakan di dalamnya terletaknya sekuntum bunga teratai emas. Teratai emas ini seolah-olah menjadi tukang tilik nasib bagi semua mereka yang datang berjudi di situ. Kenapa? Sebab waktu bunga tersebut mengembang, ramai penjudi akan menang, dan jika bunga ini tidak mengembang, semua keuntungan akan pergi ke kasino. Dengar kata, di dalam bilik ini juga terdapat sami-sami yang berjaga di dalam apa kes perlu sami ini, sebab ramai orang dikatakan membawa belaan atau makhluk untuk memberi mereka kemenangan. Jadi semua belaan ini akan disekat di pintu masuk kasino sekiranya sami-sami ini dapat tahu terdapat orang membawanya. Satu lagi, terdapat tempat parking yang berada di selekoh yang menghampiri Genting. Dikatakan tempat letak kereta mereka yang membawa belaan kerana di atas sana semua belaan ini akan dikesan oleh pihak Genting. Jadi belaan ini semua terpaksa tinggal di situ. Memang pihak Genting tidak membenarkan sesiapa untuk membawa belaan mereka. Oleh itu terdapat tokong dan jin besar di Genting untuk menghalang semua ini. Ini cerita kasino dan juga di tempat letak kereta. Sekarang mari kita lihat pula misteri di tempat penginapan dan pangsapuri di Genting. Ini merupakan tempat yang paling menakutkan dan memang ramai orang cerita terkena gangguan di sini. Dan yang paling mengejutkan, mereka yang tinggal di First World Hotel serta menghadap ke Amber Court juga pun turut sama diganggu. Kabarnya terdapat juga satu bilik persendirian seperti di kasino di mana mereka menyimpan jin-jin mereka di Amber Court. Menurut sumber, pihak pengurusan akan memberi amaran supaya jangan mengganggu bilik tersebut atau membuka bilik itu. Tetapi kenapa? Apa sebabnya? Mereka yang mendapat gangguan biasanya akan mengalami pengalaman seperti TV terpadam dan terbuka sendiri, bunyi orang bertukang malam-malam, bunyi perempuan mengilai, budak menangis, perempuan memanggil nama penginap di situ, mendengar tapak kasut dari luar walhal tiada orang, bunyi pintu diketuk dan terasa diri diperhatikan. Terdapat cerita apa yang dikatakan pernah berlaku di sini dan mungkin menjadi sebab ianya berhantu. Kononnya di dalam sebuah bilik di apartmen tersebut terdapat seorang lelaki Cina yang telah membunuh diri dengan mengelar-ngelar badannya dan kemudian menggantungkan dirinya di tengah-tengah rumah tersebut. Setiap hari kejadian yang berlaku itu akan berulang-ulang kembali dan ada penghuni hotel yang pernah terserempak dengan lelaki Cina tersebut dengan keadaan badan berlumuran darah. Memang menyeramkan suasana di dalam bilik apartmen tersebut dan sehingga kini bilik tersebut tidak pernah dibuka dan dipalang dengan kayu. Jika ada di antara anda yang pernah mendiami apartmen tersebut, pasti anda akan perasan ada sebuah bilik yang telah dipalang dengan kayu. Antara gangguan yang dialami oleh penghuni di apartmen ini adalah bunyi orang pindah rumah, iaitu bunyi bising dengan perabot dialihkan, bunyi ting seperti oven sudah panas, bunyi lesung ditumbuk, bunyi lift yang selalu terbuka tetapi apabila dilihat ianya tidak terbuka. Ada masa lift akan berhenti sendiri di tingkat-tingkat tertentu. Jika pintu lift tertutup, ianya akan terbuka kembali tetapi tiada sesiapa di situ. Terasa diperhatikan di penjuru bilik dan terasa seperti ada orang lain di dalam apartmen atau bilik tersebut.
Ini adalah hotel yang pernah menjadi hotel terbesar di dunia sebelum ini. Terdapat jarang kes mengenai gangguan misteri walaupun sudah kerap kali bermalam di hotel ini. Antara gangguan yang dilaporkan adalah ada orang berjalan dari atas katil serta terasa tilam bergerak apabila gangguan berjalan dan dapat mendengar bunyinya sekali. Ternampak darah keluar dari tingkat atas dan pada cermin tingkap ternampak kelibat orang terjun dari atas dengan berbaju merah. Kelibat wanita berambut panjang mengurai di dalam bilik dan TV terbuka dengan sendirinya serta tiada siaran. Tempat ini juga dikatakan agak keras. Menurut ceritanya, terdapat pekerja yang bekerja di genting memanggil tempat tersebut sebagai batu berayun. Ini kerana terdapat sebuah batu dengan kedudukannya seperti tergantung. Tempat tersebut hanya di tepi jalan dan di situ jugalah mereka selalu mendapat gangguan kerana lepak di situ. Katanya di situlah terdapat kes bunuh diri dan mereka yang jalan di laluan tersebut akan terbiasa diganggu. Antara gangguan ialah ternampak dan terdengar bunyi suara perempuan menangis. Semakin lama tangisan tersebut semakin kuat sehinggalah bertukar menjadi bunyi mengilai yang kuat. Selain itu, terdapat perkongsian tentang pengalaman seram seorang pekerja hotel itu sendiri yang bernama Hadi. Tidak dapat dipastikan sama ada ini adalah pengalaman sebenar atau tidak, tetapi dikongsikan sekadar untuk bercerita. Hadi menceritakan tentang kejadian diganggu oleh seorang wanita misteri yang menangis teresak-esak dari salah sebuah bilik hotel. Kejadian ini berlaku sewaktu Hadi bekerja pada shift malam. Hadi yang ditugaskan menghantar barang-barang keperluan untuk tetamu yang menginap di bilik hotel tersebut dan dia hanya bertugas seorang diri pada malam tersebut. Secara kebetulan pula, supervisor yang sama shift dengan Hadi ketika itu telah mengambil cuti sakit. Terpaksalah dia yang menjalankan segala urusan pada malam tersebut. Bunyi deringan telefon yang tidak putus di bilik department housekeeping itu memecah kesunyian malam. Hadi dengan penuh sabar menjawab panggilan tersebut walaupun dia seakan merasa serba tidak kena pada malam itu. Akan tetapi dia tetap menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai pekerja yang berdedikasi. Jam yang dipakai oleh Hadi sudah menunjukkan angka 10.30 malam, bermakna hanya setengah jam sahaja lagi waktu kerjanya akan berakhir. Dia yang sedang berdiri di balkoni luar pejabat tingkat 4 itu hayal melihat pemandangan ke arah theme park yang menempatkan kolam mandi serta pelbagai lagi permainan khas buat pelanggan-pelanggan yang menginap di hotel tersebut. Terlihat beberapa pekerja sedang sibuk mengemas kawasan theme park yang beroperasi dari pagi tadi. Suasana ketika itu terlalu sunyi, mungkin kerana tetamu sudah mula masuk ke dalam bilik masing-masing untuk merehatkan diri. Hadi yang masih berkhayal itu tiba-tiba tersentak apabila bunyi telefon berdering kuat dari dalam pejabat. Dia terus masuk dan menjawab panggilan itu. Ganggang telefon dilekapkan pada telinganya. Sayup-sayup kedengaran suara seorang perempuan sedang menangis. Hadi berasa pelik dan tertanya-tanya mengapa tetamu itu menangis. Di skrin telefon itu pula terpapar nombor bilik pemanggil. Setelah pertanyaan demi pertanyaan Hadi lontarkan pada tetamu itu, hanya dijawab dengan esak tangisan yang berterusan. Hadi tanpa berfikir panjang terus keluar menuju ke bilik tetamu yang agak jauh dari pejabatnya itu. Fikir Hadi mungkin tetamu itu berada dalam kesulitan dan memerlukan bantuan darinya. Entah mengapa jantung Hadi berdegup kencang dan kini dia tiba di hadapan pintu bilik bernombor 3318. Dia yang terlalu risau terus menekan loceng bilik tersebut berkali-kali tetapi malangnya tiada jawapan yang diberikan. Dadanya mula berdebar-debar memikirkan apa yang berlaku di dalam bilik tersebut sehingga membuatkan tetamu itu menangis. Setelah puas dia memanggil dan langsung tiada jawapan yang diterima, dengan segera Hadi menyeluk koceknya mengambil master key yang sememangnya dibawa ke mana sahaja dalam waktu kerja pada malam itu dan dia nekat membuka pintu bilik tersebut walaupun tindakannya itu salah kerana dia boleh dituduh menceroboh bilik tetamu. Tetapi semua itu tidak penting baginya. Niatnya hanya ingin membantu. Pintu bilik dibuka perlahan
perlahan dan suasana di dalam bilik gelap gelita seakan tiada tetamu yang menyewa bilik itu. Hadi kemudiannya memetik suis lampu. Perlahan-lahan dia melangkah masuk sambil meninjau-ninjau keadaan dalam bilik itu, dan memang sah tiada sesiapa. Bilik itu masih dalam keadaan kemas. Hadi seperti tidak percaya. Hatinya tertanya-tanya siapakah pemanggil misteri tadi. Bulu roma Hadi sudah mula meremang. Fikirannya sudah mula menangkap apa yang berlaku sebenarnya. Cerita-cerita seram yang disampaikan oleh rakan-rakannya mula berlegar-legar di fikiran Hadi. Kemudian barulah dia teringat bilik yang dia berada sekarang ini pernah digelar bilik berhantu oleh rakan-rakannya. Mereka sering terdengar suara orang meminta tolong dari arah bilik ini, dan ramai tetamu yang menginap di bilik ini sering diganggu dengan bunyi barang dibaling dengan kuat. Tiba-tiba Hadi tersentak. Dia terkejut apabila merasakan seolah-olah telinganya dihembus dengan nafas yang kuat, serta merta badannya menggigil dan perasaan takut menyelubungi dirinya. Tanpa berlengah, Hadi terus berlari ke arah pintu. Dipulas-pulas tombol pintu itu, tapi malangnya pintu tersebut tidak boleh dibuka. Serentak itu jelas kedengaran di telinga Hadi suara seorang sedang menangis, dan Hadi terus menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya Hadi apabila mendapati susuk tubuh dibalut kain kafan yang lusuh ditambah dengan wajah yang cukup menyeramkan sedang berdiri beberapa meter sahaja di hadapannya. Dan kini lembaga itu semakin menghampiri Hadi. Tubuh Hadi menjadi kaku, tidak boleh bergerak. Kakinya seperti digam pada lantai. Kini wajah lembaga itu betul-betul di hadapannya. Bau hanyir menusuk hidung Hadi. Jelas kelihatan ulat-ulat memenuhi wajah lembaga itu. Amat mengerikan, ditambah lagi ketika lembaga itu menyeringai seolah-olah mahu menerkamnya. Dia yang sudah ketakutan terus menjerit-jerit seperti orang dirasuk histeria, dan Hadi terus rebah di tepi pintu bilik tersebut. Tepat pada pukul 12 malam, Pak Kasim yang bertugas sebagai pakcik guard memulakan tugasnya meronda kawasan hotel. Setibanya dia di blok 3, Pak Kasim terpandang pada satu pintu bilik yang terbuka luas, dan pintu tersebut terang benderang dengan limpahan cahaya lampu. Pak Kasim yang berasa pelik dan curiga terus menuju ke bilik tersebut. Terkejut apabila mendapati Hadi berbaring di sisi pintu bilik yang terbuka luas itu. Sekali lagi, Pak Kasim terkejut apabila mendapati terdapat tanah bertaburan di atas lantai bilik tersebut dan bau yang meloyakan tekaknya. Keesokan harinya, seluruh pekerja hotel kecoh dengan kejadian yang menimpa Hadi sehingga memaksa pihak hotel membuat siasatan terhadap insiden yang menimpa Hadi pada malam itu. Bilik 3318 itu pula ditutup serta-merta supaya tidak disewakan kepada tetamu buat sementara waktu. Berita penutupan bilik tersebut menyebabkan semua pekerja berasa pelik dengan tindakan itu. Pelbagai andaian yang dibuat oleh pekerja di situ, akan tetapi pihak atasan hanya mendiamkan diri dan merahsiakannya sehingga kini. Di dalam dunia ini terdapat hidupan yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar manusia. Allah berfirman, "Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga. Ia melucutkan pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan aurat mereka berdua. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu di mana kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman." Surah Al-A'raf ayat 27. Jadi berdasarkan ayat itu, makhluk halus, syaitan, jin, bunian, langsuir atau hantu raya boleh melihat kita, namun manusia tidak boleh berbuat demikian. Sekian.